Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Izzat Ismail. So, di video kali ni aku nak share satu cerita lah. Satu cerita pengalaman aku sendiri masa aku sambung belajar dekat IPT dulu. Ceritanya macam ni. Untuk student yang SEM 1, masa tu aku baru masuk lah SEM 1. Pelajar student SEM 1 ni dia orang kena duduk dekat asrama. Dan SEM yang seterusnya dia orang kena duduk dekat luar lah. Sewa rumah ke apa cerita ke apa macam tu lah. So, aku masa tu SEM 1 lah. Aku baru masuk. So, bila aku masuk tu memang aku dengar banyak cerita tentang hal-hal mistik lah kat situ. Aku memang daripada senior-senior pun aku dengar je cerita. So, nak dijadikan cerita pada satu malam tu, time tu aku baru lepas buat kerja assignment dengan member-member kelas aku lah. Dia macam ni, blok tu, dia blok sini. Lepas tu sini ada satu lagi blok. Lepas tu sini dia macam bersambung. Dan yang sebelah sini ni dia ada macam bilik study. Setiap tingkat tu dia ada bilik-bilik study lah. So time tu aku buat kerja dalam bilik study lah. Aku dengan member aku. So kita orang siap dalam pukul 12 lebih macam tu tak silap aku. Ataupun pukul 1 pagi. Macam tu lah lebih kurang range masa waktu tu lah. So lepas siap tu aku pun turun masuk bilik. So malam tu juga aku duduk seorang. Dia satu bilik tu dia dua orang student. So roommate aku ni dia tak ada malam tu. Dia bagaimana tau aku tak tahu lah. Dia memang tak ada. Aku bagi tahu macam keadaan bilik Okey, ni pintu. Lepas pintu dekat sini dinding ni tau. Dekat sini ada meja study 2. Lepas tu kat sini ada katil roommate aku. Kat sini katil aku. Lepas tu kat sini pula sebelah katil roommate aku ni dia ada tingkap. So tingkap ni dia menghadap ke Bukit Bau. Bukit Bau ni dia banyak cerita mistik. Ada yang ustaz apa dah buang jin kat situ, tempat orang buang barang. Faham lah, tempat orang buang barang. Dan Bukit Bau juga orang pernah jumpa harimau. Tak silap aku lah, memang orang pernah jumpa harimau dekat Bukit Bau tu. So malam tu aku dah nak tidur sebab lewat dah, esok kan kelas kan. So aku tutup lampu, aku pun duduk atas katil aku duduk main handphone, chatting dalam group WhatsApp kelas aku. Member aku dia duduk sembang, duduk chatting dalam group WhatsApp. Aku pun layan. Lepas tu aku nak tidur lah. Aku letak handphone. Aku pun baring tu aku macam baru nak lelapkan mata. Lepas tu tiba-tiba aku dengar suara harimau mendengus. Dia bunyi macam ni. Betul-betul telinga sebelah kanan aku ni dekat tingkap tu. Dia bunyi macam tu. Masa tu memang aku tengah aku tengah mengiring sebelah kanan kan. Aku tengah mengiring ke kanan dan aku memang menghadap lah ke tingkap tu, ke katil roommate aku. So aku dengar lah bunyi gitu. Memang bunyi suara harimau. Lepas tu aku pun tengok tingkap tu, aku bangun. Aku takut, bukan apa, aku takut betul-betul harimau. Aku takut harimau panjat ke duduk kat tingkap tu, mati aku kena makan harimau. Okey. So aku tengok memang tak ada apa-apa. Aku intai setiap inci, setiap bucu aku intai, memang tak ada apa-apa. Lepas tu aku pun duduk. Aku duduk tepi katil tu, aku tengok Aku duduk menung, bunyi benda dia. Aku duduk fikir macam tu lah. Bunyi benda dia. Aku duduk fikir. Lepas tu tiba-tiba aku nampak orang pijak tilam katil roommate aku ni. So dia tingkap kan. Lepas tu dia nampak orang pijak ni tilam tok. Lepas tu dekat bawah ni, dekat lantai ni aku ada letak tikar. Tikar ni tikar yang orang bawa pergi berkelah tu. Aku bawa tikar tu, aku letaklah atas lantai tu. Sebab lantai ni dia simen je. So dia macam berdebu, kotor sikit. Jadi aku letaklah tikar tu. Aku letak tikar tu kat situ. Senang kalau buat semayang, nak duduk lepak aku semua rasa bersih sikit kan. So tikar tu
Lepas aku nampak katil roommate aku ni kena pijak on, macam ada orang pijak. Dia macam tilam kan, dia lembut, dia macam tenggelam macam tu. Dan tapak dia, tapak yang orang pijak tu tak besar pun, dia kecil je. Lepas tu, lepas pada tilam tu, dia macam turun ke bawah. Bawah tu ada tikar. Tikar tu bila orang pijak, dia ada bunyi sikit, ada bunyi orang pijak tikar kan. Lepas tu tuk. Lepas tu kan meja study dekat sini, dia tuju ke meja study. Aku memang nampak, aku tengok tuk, puff, dia langgar meja study. Meja study dia ada dua. Yang kat ujung ni, tiba-tiba bila dia langgar tu, dia tergerak sikit, dia teralih. Aku pun sudah, benda ni. Lepas tu aku pun tak sedap hati, aku bangun, aku buka lampu. Aku pun duduk menung tepi katil. Aku rasa macam tak sedap hati. Aku macam ada rasa ada orang tengah memerhatikan aku. Time tu aku dah fikir, sudahlah, malam ni aku nak tidur, esok kelas. Aku mikir gitu. Lepas tu aku pun ambil handphone, aku duk chatting balik. Aku tengok grup WhatsApp kelas aku ni, diorang duk berchatting lagi. Aku pun masuk aku chatting. Lepas tu aku bagi tahu dia orang, "Weh, aku kena kacau, aku kena ganggu ni tak." Lepas tu tiba tu bunyi ada orang ketuk pintu bilik aku. Aku pun buka lah. Aku tengok member aku yang duduk bilik sebelah ni, dia datang. Dia bertanya lah, sebab dia ada dalam grup tu, dia budak kelas aku juga. Dia tanya, "Apa je? Kenapa jadi je?" Aku pun bercerita lah dekat dia. Aku bagi tahu lah dia apa yang jadi kan. Kita orang duk sembang. Dah lewat dah waktu tu. Lepas tu dia pun balik ke bilik dia. Aku pun duk menung lagi kat pintu tu, sebab time aku duduk tepi katil tu, aku ada nampak satu bayangan hitam. Dia pintu kat sini kan. So dekat sini dinding bucu. Dia bucu. Lepas tu dekat atas tu, dekat ceiling tu, aku nampak macam bayangan hitam. Dia tak nampak bentuk tu. Dia macam nampak bayang hitam je. Kalau orang Ganu kata panggil remuk. Dia macam bayang hitam macam tu je. Hitam kelabu macam tu. Macam tu. So aku duduk macam ni, dan bayang hitam tu duduk kat depan tu tak. Aku pun duduk, aku tengok depan tu. Aku memang nampak tepi mata ni. Jadi kita nak kan pemandangan kita luas kan. Aku duduk tengok tu, aku tak tengok straight ke dia. Aku nampak bayang-bayang hitam. Aku pun sudah, aku nak tidur ni, esok kelas. Lepas tu aku pun duduk, aku pun baring. Aku tarik selimut. Aku buka handphone, main handphone lagi masa tu. Lepas tu aku kata tak boleh tidur ni, nak buat macam mana. Lepas tu aku pun tak sedap hati lah. Dah lewat dah, berapa pagi dah, aku tak ingat dalam berapa pagi lah, dalam 2-3 pagi macam tu lah. Aku memang tak sedap hati lah. Dah, kita nampak bayang hitam tu tak bergerak, duduk situ je. Dah bukannya manusia. Aku risau sebab apa? Sebab aku duduk seorang. Roommate aku ni dia tak ada, dia tahu gimana tak. Aku duduk seorang, aku takut bila aku duduk seorang ni dia kacau aku ke kan. Bangun pagi esok duduk atas bukit bau ke, bangun pagi esok duduk atas almari ke, belajar tinggi-tinggi kan, duduk atas atap ke, baru student belajar tinggi-tinggi. Lepas tu aku risau macam tu lah. Aku risau dia kacau aku ke kan. Lepas tu aku pun baca ayat kursi, aku baca 3 kul, aku baca doa tidur. So barulah aku boleh tidur. Tapi dalam masa yang sama, benda tu tetap ada dekat situ. Dia macam tengah perhatikan aku. Lepas tu aku pun tidur je. Bangun pagi esoknya aku macam tak ada apa-apa lah. Normal, okey je. Tak ada yang ganggu aku. Waktu aku tidur pun tak ada yang ganggu. Tak ada yang tindih-tindih. Tak ada yang sentuh-sentuh. Memang tak ada. So macam tu lah pengalaman aku duduk asrama. Ada lagi pengalaman aku dengar suara perempuan sayu je bunyi. Dia bunyi macam tu. Bukan aku seorang yang dengar, member aku dengar macam benda tu. Waktu malam juga ni, pada hari yang lain. Aku duduk, masa tu aku nak pergi lepak sebenarnya dekat tingkat atas, dekat bilik member aku. Lepas tu sebelum tu aku duduk main handphone situ. Roommate aku ada. Aku masa tu aku main handphone, aku bunyi suara perempuan. Sayu je. Gitu. Lepas tu aku pun tanya roommate aku, mu dengar tak? Kenapa aku dengar? Dia kata tak bong. Dia ni sibuk main phone je. Lepas tu aku pun apalah, aku kata gitu. Lepas tu pun aku pun keluar pergi naik bilik atas, dekat bilik member aku. Aku bertanya member aku. Member aku ni dia
sebab dia pernah dengar benda tu, dia pernah bercerita dekat aku, dia pernah dengar suara macam tu. So aku tanyalah dia. Waktu tu aku tanya dia, Pik, mu ada dengar cerita pula, mu ada dengar suara orang tak tadi? Suara orang macam nangis-nangis gitu, sayu je. Dia kata, ada je. Tadi sekejap aje dia kata. Memang aku dengar benda tu sekejap aje. Jadi dia pun dengar. Bukan aku seorang, tapi orang lain tak dengar. Orang lain langsung tak dengar. Dia dengar aku dengar malam tu. So, nak kata aku ni teruk ke kena ganggu, tak ada lah. Biasa-biasa je. Benda tu biasa lah bagi aku. Kena ganggu kacau macam tu. Tapi kalau orang lain tu aku tak tahu lah. Dia orang pernah nampak tu, nampak ni. Aku tak pernah nampak. Aku hanya nampak benda tu je. So, begitulah. Pengalaman aku duduk asrama tu, benda tu je yang jadi dekat aku. Memang tak ada benda yang teruk jadi lah. Kalau ada pun mungkin aku tak ingat. Sebab benda tu lama dah. So, aku rasa video aku pun sampai di sini saja. Kepada korang yang dah tengok video aku dan yang dah subscribe channel aku, thank you sangat-sangat. Dan yang belum subscribe aku, boleh subscribe aku sekarang. InsyaAllah lepas ni ada lagi cerita-cerita. Sama ada cerita orang ke, cerita aku ke. Aku akan bercerita. Aku akan banyak membaca insyaAllah, dan aku akan kongsikan dengan korang lah insyaAllah. Doa-doakan aku untuk naikkan channel ni. So thank you guys, kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.